Selamat sejahtera. Saya Sati Syuriana, perempuan untir kumar. Nama matrik saya adalah A19A0826. Saya akan terangkan tentang punca masalah yang dikaji. Puncanya adalah penutupan sempadan antarabangsa. Wabak COVID-19 telah menyebabkan penutupan sempadan antarabangsa. Hal ini telah menyebabkan pelbagai masalah kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor ekonomi, termasuk logistik rantaian bekalan makanan. Gangguan rantaian bekalan makanan berlaku disebabkan oleh permintaan meningkat dan kekurangan rantaian pengangkutan dan juga bekalan. Aktiviti import dan ekspor juga tidak berlaku kerana penutupan sempadan antarabangsa. Secara langsung atau tidak langsung, penutupan sempadan antarabangsa telah menyebabkan makroekonomi terjejas dan juga memberi kesan yang buruk kepada rantaian bekalan makanan. Saya Arvind Ravichandran, A19A0063. Langkah adalah pembukaan semula sektor ekonomi terhad. Pembukaan sektor akan mengekalkan ekonomi negara. Sektor yang perlu buka adalah logistik dan pengangkutan dalam negara kerana memastikan bahawa warga negara mesti mendapat makanan dan minuman yang mencukupi. Pembukaan sektor akan memulakan proses pengeluaran barangan dan mengekalkan kemampuan pengeluaran syarikat. Ini akan mengurangkan kesan terhadap rantaian bekalan makanan dalam situasi pandemik ini. Untuk slide yang seterusnya, saya Farhana binti Muhammad Firuz, nombor matrik A19A0136 akan menerangkan apakah sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut. Sumber sekunder. Terdapat dua jenis sumber di dalam pembelajaran, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian ialah sumber sekunder. Sumber sekunder ialah bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Sumber sekunder juga dikenali sebagai sumber kedua. Baiklah, seterusnya saya Fatin Izzati binti Abdul Rahman, nombor matrik saya A19A0145 akan menyambung pembentangan tentang sumber sekunder. Sumber sekunder ini merangkumi majalah, jurnal, ensiklopedia, akhbar, risalah, laporan tahunan jabatan dan juga blog. Sumber sekunder ini melibatkan pengitlakan, analisis, sintesis, tafsiran atau penilaian maklumat asal. Sumber sekunder ataupun sumber kedua merupakan bahan dan disebarkan kepada umum. Berikut merupakan contoh-contoh untuk sumber sekunder. Gambar yang pertama menunjukkan laman web. Gambar yang kedua menunjukkan keratan akhbar. Manakala gambar yang ketiga menunjukkan laporan tahunan jabatan. Seterusnya kami ingin membentangkan tentang penilaian kebolehpercayaan sumber dan kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan. Kumpulan kami telah menggunakan sumber sekunder dalam menjalankan tugasan ini. Pengkaji telah menggunakan sumber sekunder iaitu sumber internet dan surat khabar untuk mengumpulkan serta menganalisis data tentang kajian yang dikaji. Kami berusaha mencari sumber internet dan surat khabar yang diluluskan oleh pihak kerajaan seperti Sinar Harian dan Berita Harian dalam memahami perubahan situasi semasa berkaitan dengan isi rumah yang sedang menghadapi masalah ketidakcukupan bekalan makanan semasa pandemik COVID-19 terhadap rakyat tempatan. Pengkaji telah mengunjungi perpustakaan di PPAS dan Perpustakaan Negara Malaysia untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan kerja khusus pengkaji. Bukan itu sahaja, pengkaji juga merujuk buku-buku rujukan di perpustakaan kerana pengkaji perlu memastikan setiap maklumat yang dicari adalah benar dan tepat. Kaedah rujukan buku ini amat penting kerana melalui kaedah ini, pengkaji mendapat gambaran yang jelas mengenai prinsip, konsep, kaedah dan penganalisa data yang bersesuaian dengan reka bentuk kajian kita. Seterusnya, internet juga digunakan oleh pengkaji dalam mendapatkan maklumat yang daripada sumber yang diiktirafkan oleh pihak kerajaan, iaitu laman rasmi kerajaan, contohnya Majlis Peperiksaan Malaysia.
Selamat sejahtera kepada madam dan semua orang yang lain. Nama saya Sasitran lagi Ponesaran. Nombor matrik kad adalah A19A0825. Saya dari USK 1042 FK24 ingin menerangkan tentang justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah itu digunakan. Pada awalnya, saya ingin jelaskan tentang justifikasi dan rasional. Justifikasi merupakan sesuatu alasan yang kuat yang menjadikan sesuatu wajar dilakukan, diusahakan dan sebagainya, atau diberikan hujah iaitu pendapat yang dikemukakan sebagai alasan bagi sesuatu sumber dan kaedah yang digunakan. Sehubungan itu, rasional pula boleh didefinisikan sebagai alasan munasabah yang mendasari sesuatu tindakan. Rasional ini juga boleh dikatakan sebagai pemikiran yang wajar dan penghasilan idea yang bernas. Dengan ini, justifikasi dan rasional yang dilakukan mengikut isu yang dikaji iaitu rantaian bekalan makanan adalah semua pihak haruslah memainkan peranan untuk menyelesaikan isu ini agar tidak menjejaskan prestasi ekonomi negara. Sehubungan itu, makroekonomi juga amat penting pada masa kini agar dapat mengukur kemajuan sesebuah negara di pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat sejahtera madam, saya Tinesh Nalagi Ravichandran dengan nombor matrik saya ialah A19A0950. Saya akan menerangkan tentang justifikasi. Secara kesimpulannya, sumber yang diperoleh untuk menerangkan langkah dan punca adalah berdasarkan majarah dan akhbar. Seperti yang kita ketahui, setiap pelosok surat khabar kita boleh lihat isu tentang COVID-19 pada masa kini, di mana hal ini menjejaskan rantaian bekalan makanan sedunia dan juga di negara kita. Ini berlaku kerana penutupan sempadan negara. Oleh yang demikian, sempadan negara harus dibuka bagi memberi laluan kepada pengantaran bekalan makanan. Hal ini akan mengekalkan sumber makanan yang diperlukan pada masa kini. Sekian, terima kasih.